Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jais, ingin tanya kepada Ustaz Yusuf bin Abdurrahman tentang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adakah akidah ini sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Harap Ustaz memberikan penjelasan dengan dalilnya. Wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara yang tanya kepada saya, soalan ini ada satu soalan yang panas. Tetapi bagi mereka yang beriman dan ingin menyelamatkan akidah mereka, mereka akan merasa terima kasih. Tetapi mereka yang ada kepentingan untuk menghancurkan akidah umat Islam, mereka akan merasa panas dan mereka merasa bahawa apa yang saya jawab ini adalah bertentangan dengan akidah mereka. Itu perkara biasa. Saudara yang dihormati sekalian, kita harus sedar Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahawa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita semoga kita ikut ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah telah memberikan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat 120 surah Al-Baqarah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang atau tidak akan rela kepada kamu, wahai Muhammad, hingga kamu mengikuti agama mereka. Inilah satu penjelasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sentiasa berwaspada dengan perancangan musuh Islam daripada Yahudi dan Nasrani, kerana mereka telah berjuang semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang untuk menghancurkan akidah umat Islam. Inilah satu peringatan Allah kepada kita. Semoga kita berwaspada, kalau tidak kita akan hancur, kerana mereka akan cuba merusakkan akidah umat Islam. Sebab itulah kita dapati bahawa kebanyakan umat Islam sekarang mereka anuti akidah yang telah dirancang, yang telah dicipta pada kurun yang keempat, bermakna selepas 400 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menciptakan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau mereka telah memilihkan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah sebagai akidah untuk umat Islam. Dalam pada itu mereka telah memberikan penjelasan kepada umat Islam bahawa itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tanya kepada mereka, mana bukti, mana dalil yang kamu kata akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mana dalil? Cuba bawa dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kamu masuk dalam gunungan yang menipu umat Islam seluruh dunia. Sedangkan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah bercanggah, 80 canggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah Islam itu sudah sempurna? Allah telah menurunkan Islam sudah sempurna pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman khulafa, sahabah dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidakkah Islam sudah sempurna? Lengkap, cukup lengkap. Kalau mereka pada kurun yang keempat, maknanya selepas 400 tahun daripada zaman Rasulullah, mereka kata akidah mereka sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita nak tanya mereka, mana kamu nak letak di mana akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, akidah Rasulullah, akidah khulafa, akidah sahabah, akidah tabi'in, akidah tabi'ut tabi'in? Adakah akidah semua sebelum Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Akidah yang tidak sempurna hingga pada zaman 400 tahun daripada pada kurun yang keempat, 400 tahun daripada Rasulullah, kamu telah menciptakan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah.
kamu dakwa bahawa akidah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang lebih sempurna, maknanya lebih sempurna daripada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah yang dianuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga akidah khulafa dan sahabat. Di mana bukti kamu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita bahawa Islam itu adalah Allah telah menurunkannya amat sempurna sekali, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat nombor 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah memsempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ini bukti menunjukkan bahawa Islam sudah sempurna. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga khulafa, sahabat, tabi'in dan tabi'in hatta sampai zaman ulama mazhab, mereka semua adalah akidah mereka iman kepada semua dalam Al-Quran dan Sunnah yang mereka datang selepas 400 tahun pada kurun yang keempat. Mereka tidak kembali kepada pangkal jalan, mereka telah menciptakan akidah yang lain. Ini satu taktik mereka cuba menciptakan akidah yang lain. Dalam pada itu mereka mendakwa bahawa akidah mereka lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya mereka ini cuba membohongi umat Islam. Kalau mereka kata akidah mereka akidah Ahlus Sunnah maknanya mereka yang ikut sunnah Rasulullah, ikut khulafa, ikut Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ikut akidah Rasulullah, ikut akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan ikut akidah Rasulullah, ikut akidah khulafa dan sahabat, tabi'in dan tabi'in dan ikut akidah ulama warasatul anbiya. Yang macam itu boleh dikatakan Ahlus Sunnah, tapi mereka menciptakan akidah yang lain dan mereka dakwa bahawa akidah mereka lah akidah Ahlus Sunnah, sedangkan mereka bukan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dakwaan yang menipu umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Dan mereka mendakwa lagi bahawa akidah mereka lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Jamaah, jamaah dengan siapa? Mana dalil? Jamaah adalah jamaah khulafa dan sahabat. Bukan sewenang-wenang kamu mendakwa bahawa akidah kamulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah dengan siapa? Yang jamaah itu adalah khulafa dan sahabat. Itu jamaah. Bukan kamu mengumpul pokok kamu merancang untuk menipu umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Dan saya akan memberikan penjelasan tentang masalah yang penting untuk umat Islam sedar dan bangun dan kembali kepada pangkal jalan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Suratul An'am ayat 153. Maksudnya, dan bahawa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan yang lain itu mencerai-berai kamu daripada jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan jelas kepada kita bahawa jalan Allah hanya satu saja. Allah telah melarangkan kita dengan kita ikut jalan-jalan yang mereka telah menciptakan yang lain daripada jalan yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana jalan yang mereka menciptakan itu bermacam-macam jalan. Tujuan mereka untuk memecah belahkan akidah umat Islam. Sebab itulah mereka telah menciptakan akidah yang lain pada kurun yang keempat. Maknanya 400 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan daripada Allah. Allah telah mewasiatkan kita semoga kita berwaspada dengan jalan-jalan yang lain yang mereka telah menciptakannya. Ini ajaran yang diajarkan Allah kepada kita. Semoga kita berwaspada di atas jalan-jalan yang mereka telah menciptakan. Contohnya akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mereka telah menciptakan akidah ini pada kurun yang keempat, selepas daripada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran, selepas daripada akidah Rasulullah, khulafa dan sahabat 400 tahun.
Maka dengan sebab itu hendaklah kita berwaspada, kembali ke pangkal jalan. Sebenarnya Allah juga telah memberikan penjelasan kepada kita, semoga kita berwaspada dan berhati-hati. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergulungan, tidak ada sedikit pun tanggungjawabmu kepada mereka, wahai Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka berbuat. Ini telah menunjukkan kepada kita bahawa mereka boleh buat sesuka hati mereka. Mereka boleh memecah belahkan akidah dan juga mereka boleh memecah belahkan ibadat yang tidak dibawa oleh Rasulullah, sama juga dengan akidah yang tidak ditunjuk ajar kepada mereka, yang mereka telah menciptakan akidah yang lain daripada akidah Rasulullah itu. Maknanya Allah telah memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya biarkan mereka. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang mereka telah memecah belahkan agama mereka yang mereka telah lakukan. Inilah satu penjelasan Allah kepada kita. Semoga kita berwaspada, jangan tunduk dan ikut kepada golongan yang cuba memecah belahkan akidah umat Islam. Sebenarnya sepatutnya mereka mesti kembali kepada akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in dan ulama warasatul anbiya, juga yang ulama yang ada amanah di Makkah dan Madinah. Tetapi sebaliknya tidak, mereka telah memfitnah ulama yang berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang ada di Makkah dan Madinah. Mereka cuba memfitnah dan mereka cuba menghancurkan, memfitnahkan bahawa mereka yang ada di Makkah Madinah, ulama yang mengikut Al-Quran dan Sunnah, yang tulen mereka kata itu Wahbi, yang tak betul. Sedangkan ulama Makkah Madinah iman kepada Al-Quran dan ikut akidah Rasulullah, khulafa dan sahabah. Inilah satu perkara yang kita sebagai umat Islam mesti sedar dan bangun dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada akidah Rasulullah, khulafa dan sahabah dan ulama warasatul anbiya. Kalau tidak, kita akan hancur. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan penjelasan kepada kita, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Maksudnya akan berpecah ummah ini kepada 73 golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali satu golongan sahaja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesiapa yang berada di atas landasan seperti aku, akidah, ibadah dan syariah mereka yang aku sedang melaksanakannya pada hari ini dan sahabatku. Ini satu bukti menunjukkan bahawa mereka yang berjaya itu adalah bukan mereka yang menciptakan akidah, ibadat dan syariat yang lain daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah telah memberikan penjelasan bahawa mereka yang dapat selamat masuk surga itu mereka macam Rasulullah, bermaknanya akidah mereka macam Rasulullah, ibadat mereka macam ibadat Rasulullah dan khulafa sahabah, sama juga syariat mereka yang mereka melaksanakan untuk menyelamatkan individu, masyarakat, negara, ekonomi, sosial dan sebagainya, mesti ikut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah satu pengajaran kepada kita. Semoga kita kembali ke pangkal jalan seperti mana Allah telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin dari kalangan kamu. Seandainya kamu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Untuk sebagai pengajaran kepada kita, sepatutnya kita mesti merenungkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh." Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara. Qala faman. Maksudnya, pokok kamu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah atau tradisi umat-umat sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk ke dalamnya. Kalau lubang biawak, selangkah demi selangkah, sampai kalau mereka masuk ke dalam liang biawak, nescaya kalian akan masuk ke dalamnya juga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, siapa lagi? Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah telah tunjuk ajar kepada kita tentang perangai kita ikut jejak langkah musuh Islam Yahudi dan Nasrani sampai mereka masuk dalam lubang biawak, kita berikut mereka juga. Ini sebagai pengajaran kepada umat Islam. Sebab itulah kita mesti sedar dan kembali kepada pangkal jalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan penjelasan yang jelas kepada kita. Semoga kita berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah mendapat petunjuk sesudahku. Pegang dan gigitlah dengan gigi geraham kalian dengan sekuatnya, dan janganlah sekali-kali kalian mengada-ngadakan baru dalam agama, kerana tiap-tiap perbuatan yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap perkara yang sesat itu akan menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu peringatan Rasulullah kepada kita. Maka hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Sebab itulah, apabila kita baca hadis ni dan hadis-hadis yang lain, Rasulullah telah memberi peringatan kepada kita. Sekarang kita sudah nampak bahawa akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka telah menciptakannya, mereka rekakannya pada kurun yang keempat selepas Rasulullah 400 tahun. Kita tanya mereka, mengapa mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan kepada akidah Rasulullah dan akidah khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan akidah ulama warasatul anbiya? Mengapa? Kalau mereka jujur dan ikhlas, mereka akan kembali kepada Allah dan Rasul. Tetapi mengapa mereka tidak? Ini satu soalan. Sepatutnya mereka yang tenggelam dalam akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka mesti buat kajian untuk menyelamatkan diri mereka dan pengikut-pengikut mereka dan anak-anak murid mereka, kerana mereka akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Jangan mereka fikir bahawa itu perkara yang senang, tidak. Baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus
dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dalalah kana alaihi minal ith mithlu atham man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyeru kepada hidayah, dia akan dapat pahala sama seperti sesiapa yang ikutinya, serta tidak dikurangkan pahala itu sedikit pun daripadanya. Dan sesiapa yang menyeru kesesatan, maka dia akan mendapat dosa seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangkan dosa itu sedikit pun. Hadis rawahu Muslim. Saudara yang dihormati sekalian, daripada apa yang saya telah memberikan penjelasan beserta dengan dalil dan bukti yang jelas bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukti dan dalilnya maknanya mereka mendakwa bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu dakwaan yang mengelirukan umat Islam dan masuk dalam bab penipuan atau masuk dalam bab sebagai janayah dalam akidah umat Islam. Kerana mereka tidak kembali kepada akidah Rasulullah. Mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan mereka tidak kembali kepada akidah Rasulullah, juga kepada akidah khulafa dan sahabah. Apabila macam tu bermaknanya akidah mereka bukan akidah Ahli Sunnah. Ahli Sunnah maknanya mereka yang ikut akidah Rasulullah, akidah khulafa dan sahabah. Juga akidah mereka bukan akidah wal jamaah pun tidak. Kerana jamaah itu adalah mereka mesti kembali kepada akidah khulafa dan sahabah. Itu dinamakan jamaah. Tetapi mereka ini telah menciptakan akidah yang lain pada kurun yang keempat selepas 400 tahun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu mereka mendakwa bahawa akidah mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini satu penipuan dan perancangan musuh Islam untuk menjauhi umat Islam daripada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bermakna mereka telah menentang dengan Allah, sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan kepada kita. Semoga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kita ada krisis dalam apa jua masalah atau kita tidak jelas tentang masalah Islam, kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu suruhan Allah, seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah atau berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini Allah telah mengajarkan kita, mewajibkan atas kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul seandainya kita ingin menyelamatkan akidah kita, ibadat kita, juga syariat kita. Untuk menyelamatkan manusia sejagat, kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam ayat yang saya sudah baca tadi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Tetapi akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak hirau. Sebab itulah kita mesti buat kajian tentang latar belakang mereka yang membawakan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah.
apa tujuan mereka dan apakah motif mereka dan hadaf mereka. Mereka cuba menciptakan akidah yang lain pada kurun yang keempat selepas 400 tahun daripada Rasulullah. Kemudian mereka mendakwa bahawa akidah mereka lah sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini satu penipuan dan satu perancangan untuk menyesatkan umat Islam. Semoga jangan kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jangan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada akidah Rasulullah, khulafa dan sahabah. Ini satu perancangan untuk menghancurkan akidah umat Islam. Walaupun mereka cuba memilihkan akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah untuk mendidik umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, akhirnya akidah ini telah menjadikan darah daging umat Islam. Hampir 98% kehidupan umat Islam sekarang telah menjadikan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sedangkan akidah ini adalah akidah yang menentang dengan Allah dan Rasul. Inilah satu perkara yang harus atau wajib di atas umat Islam mesti kembali ke pangkal jalan seperti mana Allah telah memerintahkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita dan semoga kita berwaspada. Manusia akan ada krisis, mereka akan membawakan masalah, semoga menghancurkan akidah umat Islam. Sebab itu Rasulullah berpesan kepada kita semoga kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar." Maksudnya, sesiapa di antara kamu yang masih hidup selepas aku, maka dia akan lihat krisis amat utara sekali. Wajiblah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin selepasku, serta berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dengan gigi gerham kalian di atas sunnahku dan sahabatku. Dalam pada itu berjaga-jaga kalian dengan semua perkara yang diciptakan baru dalam Islam, maka sesungguhnya semua perkara yang dibaharu itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat belaka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ini Rasulullah telah berpesan kepada kita. Juga Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita semoga kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah kita mesti berwaspada dan jaga-jaga. Adakah akidah yang dicipta oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi akidah sama dengan akidah Rasulullah dan khulafa dan sahabat atau tidak? Sebab itu kita mesti cergas dan pintar. Kalau tidak, kita akan terjerumus dalam akidah yang sesat, akidah yang tidak iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Bukti menunjukkan bahawa akidah Asy'ariyah adalah bukan akidah yang beriman kepada semua Al-Quran dan bukan iman kepada semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau akidah yang jelasnya bermakna mereka tidak iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh menunjukkan bahawa akidah Asy'ariyah boleh dikatakan secara ringkas bahawa mereka beriman kepada sifat Allah dan zat Allah hanya 20. Yang lain mereka telah menafikannya melalui penipuan dengan cara untuk mentakwil atau mentafwid atau mentanzihkan. Semoga mereka dapat menutup kesalahan mereka. Semoga umat Islam tidak dapat mengesan tik mereka bahawa mereka adalah tidak iman kepada semua sifat Allah. Ini satu perancangan, taulah perancangan daripada mereka. Tapi kita tengok isi yang jelas bahawa mereka tidak beriman kepada semua sifat Allah. Mereka hanya iman kepada 20 sifat. Contohnya seperti Abu Hasan Asy'ari, mereka iman kepada 7 sifat sahaja. Abu Hasan Asy'ari dia mengisbatkan sifat Allah
7 sifat. Sifat al-hayat adalah sifat mengiktikadkan bahawa Allah itu hidup, wal ilmu, dan Allah itu adalah ada ilmu, wal iradah, dan Allah kehendak, wal qudrah adalah sifat Allah yang keempat adalah qudrah, Allah ada kuasa, was sam'u, dan Allah maha mendengar, wal basar, dan Allah maha melihat, wal kalam, dan Allah cakap. Ini Abu Hasan Al-Asy'ari mengisbatkannya. Manakala sifat yang lain mereka mentakwil atau mentafwid atau mentanzih. Ini satu taktik sama dengan mereka tidak iman kepada sifat yang lain. Walaupun mereka kata takwil, makna takwil untuk memisungkan makna asal kepada makna lain. Tafwid, mereka cuba menghinakan Allah. Juga masalah tanzih, mereka cuba menghinakan Allah bahawa Allah itu adalah tak pandai membersihkan sifatnya. Inilah satu taktik mereka untuk umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah. Walaupun mereka kata apapun, tapi mereka masuk dalam bab mereka telah cuba mengimankan kepada separuh kepada sifat Allah dan zat Allah. Sifat yang lain mereka telah menafinya. Walaupun di atas nama takwil dan tafwid dan tanzih, semuanya itu untuk memisungkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman kepada semua sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abu Al-Maturidiyah adalah dia telah mengisbatkan sifat Allah 8 sifat. Sifatul hayat maknanya hidup. Sifat qudrah adalah sifat Allah Ta'ala mempunyai kuasa. Sifat ilmu, Allah ada ilmu. Wal iradah, dan mengisbatkan sifat Allah bahawa Allah itu adalah sifat kehendak. Wassam'u, dan sifat mendengar, mengisbatkan bahawa Allah itu maha mendengar. Wal basar, dan mengisbatkan bahawa Allah itu maha melihat. Wal kalam, dan cakap. Juga dengan takwin. Mereka telah campurkan semua ini. Mereka kata semuanya itu 20 sifat. Mereka mengisbatkan 20 sifat. Sifat yang lain? Sifat yang lain mereka tidak iman bab itu. Sebab itulah mereka telah merancang untuk mengenalkan ke atas Allah, untuk mengenalkan ke atas Rasul, untuk mengenalkan ke atas khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'at tabi'in, dan untuk mengenalkan ke atas ulama mazhab dan mengenalkan ke atas ulama warasatul anbiya dan mengenalkan atas ulama warasatul anbiya yang ada di Makkah dan Madinah. Kerana mereka ini semua iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, dan juga iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba memfitnahkan bahawa mereka itu adalah golongan mujassimah dan musabbihah. Ini perancangan mereka. Mereka tidak iman kepada semua sifat Allah. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka tidak iman kepada semua sifat Allah. Dalam pada itu mereka telah menyiapkan fitnah. Tengok taktik mereka. Mereka menyiapkan fitnah. Siapa yang iman kepada semua sifat Allah, mereka kata mereka itu adalah sebagai apa? Sebagai mujassimah. Sebab itu mereka menyiapkan sifat Allah yang lain daripada sifat 20 yang mereka bilang itu. Dia kata kalau iman yang sifat lain dalam Al-Quran, maknanya mereka itu telah memujassimahkan Allah. Sebab itu taktik mereka cuba menjauhi umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Ini taktik jahat mereka untuk memisungkan akidah umat Islam. Tetapi mereka tidak lepas. Mereka cuba menipukan Allah, tapi Allah maha bijaksana. Allah telah memberikan penjelasan bahawa mereka yang iman kepada separuh daripada Al-Quran, lebih dahsyat lagi adalah sifat Allah dan zat Allah. Seandainya mereka iman kepada separuh dan mereka kufur separuh, mereka akan Allah memasukkan mereka ke Jahannam, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u ma yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'azab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Suratul Baqarah ayat 85. Maksudnya, apakah kamu beriman kepada sebahagian Alkitab
ialah Al-Quran dan ingkar terhadap sebahagian yang lain tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang amat berat. Allah tidak akan lengah dari apa yang kamu berbuat. Ini Allah telah memberikan penjelasan. Saudara, fikirlah sendiri. Ini Allah yang telah memberikan penjelasan bahawa kamu iman hanya ke sebahagian daripada sifat dan zat Allah. Allah akan menghinakan kamu di dunia. Dan pada hari akhirat Allah akan mengazabkan mereka. Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Ini sudah jelas. Ini bukan saya kata, Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan jelas. Sesiapa yang iman kepada separuh daripada Al-Quran, juga kitab-kitab yang lain yang Allah telah turun kepada manusia, lebih daripada itu adalah Al-Quran. Seandainya mereka iman kepada separuh, mereka kafir kepada separuh, lebih dahsyat lagi sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Mereka iman kepada separuh, mereka kufur separuh. Allah Ta'ala menggunakan bahasa kufur. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tidak cukup dengan mereka tak iman kepada semua sifat Allah. Tidak cukup dengan mereka tidak iman kepada semua zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Mereka telah merancang siap untuk menghancurkan akidah umat Islam, untuk mengenakan kepada umat Islam yang iman kepada semua sifat Allah. Mereka membawa Asy'ariyah dan Maturidiyah ni membawakan fitnah bahawa mereka yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka memfitnahkan bahawa mereka itulah mujassimah Allah dengan makhluk, musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk. Ini satu taktik mereka untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dalam pada itu, mereka telah menentang dengan Allah pula. Ayat-ayat yang mereka bawa sebagai dalil mereka adalah mereka cuba menentang dengan Allah, sedangkan Allah telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa semua sifat aku dalam Al-Quran dan zat aku yang aku isbatkan dalam Al-Quran, juga Rasulullah yang isbatkan sifat Allah dan zat Allah dalam hadis Rasulullah, semuanya itu tidak sama dengan siapapun. Dalam ayat ini pula mereka tak iman. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan dalam surah Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengannya dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak cukup dengan ayat itu, Allah telah memberikan penjelasan dalam ayat lain, suratul Ikhlas ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan mereka ini tidak iman. Mereka kata kalau iman sifat-sifat yang lain daripada sifat 20 yang mereka bilang itu, dia kata kalau macam tu adalah Allah tu. Kalau iman seperti itu, bermaknanya golongan yang iman macam tu adalah mereka itu golongan mujassimatullah macam makhluk, musabbihatullah dengan makhluk. Mereka cuba membuatkan fitnah semoga umat Islam jangan iman kepada semua sifat Allah. Ini taktik mereka. Apabila tak iman kepada semua sifat Allah, bermakna apa yang balasannya? Allah telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Lebih dahsyat lagi sifat Allah, kamu iman kepada separuh, kamu ambil 20 sifat lain kamu tak iman. Lepas tu kamu gunakan falsafah ilmu kalam, ilmu akal, mesti takwil atau tafwid atau tanzih. Semuanya itu taktik untuk mengkufurkan umat Islam semoga jangan iman kepada semua sifat Allah. Kalau iman semua maknanya Allah tu macam makhluk, atau mereka yang iman semua itu mereka berfitnah bahawa mereka itu golongan mujassimah, seperti mana mereka telah fitnah Wahbi itu adalah golongan mujassimah. Orang tu iman kepada semua sifat Allah kerana takut jadi kufur atau takut jadi orang yang iman kepada separuh daripada sifat Allah dan zat Allah. Mereka Wahbi iman semua kepada sifat Allah dan iman semua kepada zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Mereka fitnah pula. Tengok taktik mereka. Tidak cukup dengan mereka tidak iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah dalam Al-Quran. Dalam pada itu mereka telah merancang untuk mengkhianati Islam. Mereka mengkhianati umat Islam yang beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Ini taktik mereka untuk menyebabkan umat Islam jadi kufur sebahagian daripada sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam
Al-Quran. Di sinilah wahai umat Islam, kita mesti sedar, kita sekarang dalam tahun 2023, kita mesti sedar dan kembali ke pangkal jalan. Mesti ingat, apa yang saya cakap ini adalah semoga kita semua selamat, iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dan kita mesti tahu bahawa semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran adalah tidak sama dengan siapapun. Itu Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura ayat 11 juga Allah telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa semua zat dan sifat Allah itu tidak tasbih dengan siapapun. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan walam yakul lahu kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas ayat 44. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Tidak cukup dengan begitu saja, Allah telah melarangkan mereka lagi, jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan yang jelas, tetapi mereka ingkar. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tidak mengetahui apapun. Ini penjelasan Allah. Tetapi mereka tidak iman dengan 3 ayat ini, tapi dalam pada itu mereka cuba memesongkan makna ayat ini kepada makna lain. Semoga umat Islam menafi, tidak iman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Ini satu taktik yang cuba menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Inilah taktik mereka. Sebab itulah kita mesti berjaga-jaga dan waspada dengan akidah yang karut yang mereka telah menciptakan selepas akidah Rasulullah 400 tahun. Dalam pada itu mereka mendakwa bahawa akidah mereka lah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus dah puak-puak perancang awal akidah Asy'ariyah, mereka sudah rancang siap. Yang pertama mereka rancang semoga umat Islam jangan ikut apa yang dibawa oleh ulama warasatul anbiya yang ada di Makkah dan di Madinah. Kerana puak-puak Asy'ariyah, mereka yang merancang pada pertama sekali mereka menakutkan umat Islam semoga jauh daripada Ahlul Makkah dan Madinah. Kerana mereka sudah tahu bahawa kalau umat Islam ikut ulama warasatul anbiya yang berada di Makkah dan Madinah, umat Islam akan selamat. Akidah mereka, ibadat mereka, juga pelaksanaan undang-undang Allah untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan harta benda manusia, untuk menyelamatkan nyawa manusia sejagat, untuk menyelamatkan maruah manusia sejagat, untuk menyelamatkan akal pemikiran manusia jagat, akan selamat, manusia akan selamat. Sebab itulah mereka golongan Asy'ariyah yang duf'ah al-ula ni, mereka ni sudah rancang siap. Semoga umat Islam jangan ikut apa yang dibawa oleh ulama warasatul anbiya yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan pada itu mereka merancang untuk memfitnahkan Wahbi. Mereka sudah tahu bahawa kalau mereka tidak memfitnahkan Wahbi dengan memesongkan akidah umat Islam, bermaknanya mereka akan rugi. Ini sudah jelas. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu wahai Muhammad, wahai umat Islam. Mereka akan cuba untuk memesongkan kamu, jangan ikut ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perancangan mereka. Rahsia ini Allah telah memberitahu kepada kita. Sebab itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Qalu man hum ya Rasulullah? Al-yahud. Qala faman. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita bahawa kamu wahai umat Islam, kamu pasti akan tunduk dan ikut jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun mereka melangkah satu jangkal, kamu juga melangkah satu jangkal. Dan seandainya mereka melangkah satu hasta, kamu pun akan melangkah mengikut mereka satu hasta juga. Dan seandainya mereka Yahudi dan Nasrani masuk dalam lubang biawak, kamu pun ikut mereka juga. Tengok, bodoh tak bodoh. Sebab itulah kita mesti berwaspada. Dan
bangun daripada tidur. Kita telah ditipu oleh golongan Asy'ariyah wal Maturidiyah semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Dan mereka telah menanamkan semangat untuk umat Islam seluruh dunia ni benci kepada Makkah dan Madinah. Mereka sudah tahu bahawa kalau umat Islam ikut Makkah dan Madinah, bermaknanya mereka itulah Makkah Madinah, ulama yang warasatul anbiya itulah yang dapat mengikuti Islam yang sebenarnya. Sebab itu mereka cuba memfitnahkan ahli Makkah dan Madinah. Semoga umat Islam jangan ikut ahli Makkah dan Madinah. Kerana dalam pada itu mereka cuba memfitnahkan bahawa itu Wahabi. Dia kata itu tak betul. Sebab itulah mereka sudah rancang siap. Sesiapa yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka kata itu golongan Mujassimah. Tengok. Faham ke tak tu orang Asy'ariyah? Faham ke tak? Tengok. Sesiapa yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, dia kata golongan itu golongan Musabbihah. Mujassimah, Musabbihah. Jadi kalau macam tu tak perlu iman lah. Iman kepada separuh. Kalau iman separuh, Allah telah mengkufurkan siapa yang iman kepada separuh daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Surah Al-Baqarah ayat 85. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran atau Alkitab yang lain? Separuh. Dan kamu kufur separuh. Ingat tu. Bukan saya kata Allah yang mengkufurkan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab? Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd? Dan kamu kufur sebahagian Al-Quran yang lain? Tengok. Apakah balasannya? Di dunia ini Allah akan menghinakan kamu di dunia ini. Mereka yang iman kepada separuh daripada sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menghinakan mereka di dunia. Dan Allah Ta'ala mengembalikan mereka kepada hari akhirat. Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka asyaddul azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ingat ya. Ini Allah kata nanti mereka cuba memfitnahkan saya. Ingat. Kalau mereka fitnah pun, kerana saya akan terima pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah mereka yang difitnah bahawa Wahbi iman kepada semua sifat Allah sebagai Mujassimah dan Musabbihah itu, Masya Allah, Wahbi dapat pahala tiap-tiap hari. Banyak sekali. Wallahi, orang ikut ulama warasatul anbiya yang ada di Makkah dan Madinah difitnah dengan nama Wahbi, mereka dapat pahala. Mereka yang memfitnahkan Wahbi kata Wahbi sesat pun, Wahbi tetap dapat pahala. Allah banyak sungguh Wahbi. Untung sungguh. Sebab itulah Allah tidak merugikan orang yang beriman macam Wahbi ni. Saya pun kalau mereka kata saya ada orang Wahbi pun, Alhamdulillah, bagus sekali kerana gelaran Wahbi ni tidak dapat. Orang calang-calang, orang yang sengit tu tak akan jadi Wahbi. Orang yang sengit tak akan digelarkan sebagai Wahbi kecuali orang yang cakap ikut Al-Quran dan Sunnah. Orang yang difitnahkan bahawa mereka itu golongan Mujassimah, Musabbihah, golongan itulah yang dapat gelaran sebagai Wahbi kerana mereka ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah gelaran Wahbi ini adalah satu gelaran yang menguntungkan orang Wahbi. Semua Wahbi di Mekah, Madinah, Wahbi ada di mana-mana di seluruh dunia, mereka akan dapat pahala free of charge. Mereka akan dapat pahala free tiap hari. Sesiapa yang sebut tentang Wahbi untuk ikut jalan Al-Quran Sunnah, Wahbi dapat pahala. Kalau mereka fitnah bahawa Wahbi itu sesat, Wahbi tetap ada pahala. Tengok, inilah Allah telah menyediakan untuk orang Wahbi bermacam-macam pahala. Dengan free. Tak payah buat apa-apa pun, Wahbi dapat pahala. Sebab apa? Fitnah. Kamu fitnahlah seluruh dunia ni. Sebab itulah, siapa yang ada gelaran Wahbi itu, dia mesti sujud supaya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mereka dapat gelaran yang dapat mengumpulkan saham-saham pahala yang banyak sekali dalam bank akhirat sana. Sebab itulah, kalau orang bagi saya orang Wahbi, Alhamdulillah, gelaran Wahbi ni bukan calang-calang orang dapat tu. Bukan orang yang di tepi jalan dapat gelaran Wahbi, tidak. Melainkan orang yang betul-betul belajar dan cakap betul-betul ikut ajaran Al-Quran dan Sunnah, mereka akan digelar Wahabi. Kita mesti sedar bahawa taktik yang licik sekali golongan awal duf'ah al-ula yang Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka telah merancang untuk menipukan umat Islam seluruh dunia dengan mereka memutadbelitkan ayat Al-Quran, menyebabkan umat Islam menyangka bahawa itu mutadbelit
mereka itu adalah betul. Contohnya, saya nak beri satu contoh. Mereka kata, macam mana orang Wahbi tu, maknanya Wahbi tu siapa? Masuk sekali Rasulullah, khulafah, sahabat dia masuk sekali, kerana Rasulullah, khulafah, sahabat semua iman mengikut Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu sifat pun Allah dan Rasul menolak juga khulafah dan sahabat. Sebab itu, apabila iman ikut Allah dan Rasul, mereka kata, Wahabi dia kata. Wahabi ni dia kata, iman bahawa Allah itu adalah, mana dia nak kata Wahabi ni, kalau guna bahasa yang jelas, semoga saudara kita faham. Dia kata Wahabi ni iman sebenarnya ikut Allah. Allah kata, aku bersembahyang di atas aras, aku ada tangan, contoh. Aku ada muka, aku ada mata. Puak-puak yang cuba menghancurkan akidah umat Islam, puak Asy'ariyah al-awwalin atau Duf'ah al-ula ni, mereka akan memfitnah. Dia kata, tengok orang-orang Wahbi itu. Wahbi di sini masuk sekali dengannya Rasulullah, khulafah, sahabat, kerana Rasulullah, khulafah, sahabat iman kepada semua apa sebiji Al-Quran. Tak ada di antara khulafah, sahabat menafikan satu sifat daripada Al-Quran, kerana Allah telah memberikan penjelasan dah. Saya sudah memberikan penjelasan dah. Seandainya mereka iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh, mereka akan dihinakan Allah di hari akhir dunia, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam asyaddul azab. Wallahu bighafilin amma ta'malun. Baik, betul Rasulullah, khulafah, sahabat semua iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tiba-tiba golongan Asy'ariyah dia membuat fitnah, dia cuba menyesatkan umat Islam. Dia kata, oh Wahbi ni, Wahbi, dia kata Wahbi ni iman kata Allah tu ikut Al-Quran. Dia kata, menasabah ke untuk ikut Al-Quran? Dia kata, Allah kata aku bersembahyang di atas aras. Dia kata, apa boleh iman ikut Allah pula dah? Lepas tu Allah kata, aku ada tangan, bal yadahu mabsutatani ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang menghalangkan kamu, semoga kamu tidak sujud kepada Adam yang aku telah menciptakannya dengan dua tanganku. Tengok, apabila semua ni Wahbi iman ikut Allah dan Rasul, mereka memfitnah bahawa mereka ni golongan mujassimah. Dia main taktik. Dia kata kalau iman macam tu ke Allah, macam Allah tu ada jisim macam manusia lah, ada tangan macam manusia lah. Lepas tu dia tipu umat Islam. Dia kata, tak tengok ke Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Maksudnya, Allah kata tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dia tengok. Wahbi iman kepada semua sifat Allah dalam Al-Quran. Dia kata Allah tu bersembahyang di atas aras ikut Allah. Allah kata tangan. Wahbi iman ikut Allah kata tangan. Kalau macam tu, salah lah. Sebab apa? Sebab Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tengok dia main taktik. Apabila kamu tak iman, sudah jadi apa? Sudah, Allah akan mengazab kamu di hari akhirat. Allah kata dah, summa yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Mereka Asy'ariyah ni, Asy'ariyah Duf'ah al-ula, bukan Asy'ariyah sekarang dah. Mereka ni ikut dia, pak turut dia, taklid saja dengan orang Asy'ariyah al-awwal. Mereka kata kalau iman macam tu, Allah tu macam makhluk lah. Sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu benda pun macam Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tengok dia main macam tu. Tengok Johar kata tu. Sebenarnya Al-Quran macam kamu iman kepada semua. Lebih dahsyat lagi adalah sifat Allah. Dan zat Allah kamu mesti iman kepada semua. Lepas tu kamu mesti tahu bahawa semua sifat Allah dan zat Allah tu tak sama dengan siapapun. Itu dalilnya. Bukan, tapi mereka ni memusingkan, memutadlidkan, menipu umat Islam surga dengan iman. Tidakkah Allah kata, dia kata, Asy'ariyah kata, kalau iman Allah ada tangan tu macam manusia lah. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Jadi kalau iman kata Allah ada tangan tu macam manusia. Tengok, dia main macam tu. Dia tipu. Dia bohong. Dia bawa semoga iman Islam dengan iman ikut Allah. Kalau tak iman ikut Allah, hukum jadi apa? Dengan otomatik Allah Ta'ala mengkufurkan mereka. Seperti mana Allah memberikan penjelasan.
Coba ingat di sini. Nanti mereka cuba memfitnahkan saya. Dia kata saya mengkufurkan orang pula. Allah sendiri yang mengatakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apabila kamu tidak iman kepada sifat Allah semuanya tu, kamu kata tak boleh iman tu. Kalau iman sifat semua tu, maknanya Allah tu macam makhluk lah. Lepas tu kamu mengambil dalil yang karut. Sedangkan dalil itu bukan di sini. Dalilnya itu kamu mesti iman dulu. Kerana Quran sebiji tu macam kamu iman. Kamu tak boleh iman separuh. Kamu mesti iman semua sifat Allah dalam sifat dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Dan juga hukum-hukum yang lain kamu mesti ikut semua Al-Quran. Allah tidak mengizinkan kepada kamu iman kepada separuh dan kufur kepada separuh. Allah telah memberikan penjelasan bahawa mereka yang buat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka di dunia, dan di akhirat Allah Taala akan memasukkan mereka ke dalam asyaddul azab, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka cuba menipukan Allah. Dia kata mereka cuba menipukan umat Islam. Dia kata tak boleh iman tu. Kalau iman kata Allah tu ada tangan macam manusia, sedangkan Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tengok dia main. Tengok. Yang tak kerti ni, umat Islam yang tak kerti ni, betul sungguh. Kalau iman Allah kata tak ada tangan ikut Allah, jadi tangan tu macam manusia. Sedangkan Allah kata Allah tu tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Dia main taktik macam ni. Dia menipu umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Lepas tu dia duduk sedap, falsafah, ilmu kalam, ilmu akal macam-macam memusing keliling dunia ni. Akhir-akhirnya dia menafi sifat Allah dan dia menentang dengan Allah. Dia tak iman. Dia imannya sifat 20. Kita tanya dia. Kamu kata Allah tu wujud. Kamu wujud ke kamu tu? Ya, wujud. Bapak tak kena sama. Kamu kata Allah tu sami'an. Dengar kamu iman. Allah tu dengar. Kamu dengar ke tak? Dengar. Tidak sama kah? Tidak sama lah dengan iman lah semua tu. Sifat 20 kamu mesti buang di tong sampah. Tak boleh iman. Kalau akidah kamu macam tu, bermaknanya kamu masuk dalam gulungan yang iman kepada separuh dan kufur separuh terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran Al-Karim. Inilah satu penjelasan daripada Allah. Bukan saya yang kata. Mesti ingat tu. Bukan saya Yusuf Abdul Rahman kata tak. Allah sendiri kata afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu kufur sebahagian yang lain. Apakah balasan Allah Subhanahu wa taala memberi penjelasan bahawa dia akan menghinakan mereka itu di dunia, dan di hari akhirat Allah akan masukkan mereka ke dalam asyaddul azab, dan wamallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Kamu mesti faham tu. Sebab itulah Islam tu dalam Al-Quran kamu mesti iman kepada semua. Lebih dahsyat dari sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Kamu mesti iman semua, dan kamu mesti tahu bahawa semua sifat Allah jadi pada A sampai Z yang mengandungi dalam Al-Quran itu semuanya tidak sama dengan siapapun. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dengar Allah macam kamu? Tak. Lihat kamu macam Allah? Tak. Allah bersemayam di atas arasnya, tinggi aras. Allah bersemayam di atas arasnya, tinggi aras. Daripada langit ke aras tu, kalau jalan kaki mengambil masa 8,000 tahun, 8,000 tahun lebih, 8,000 tahun jalan. Allah bersemayam di atas arasnya. Allah Ta'ala lihat kita, dengar kita di atas muka bumi ini. Jauh mana? 8,000 tahun kalau jalan. Allah Ta'ala dengar, Ta'ala lihat kita. Allah di mana? Bersemayam di atas arasnya. Allah sama dengan kita? Tak. Di sinilah kita mesti waspada dan kembali ke pangkal jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Dan seandainya kamu ada krisis dalam apa jua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Itulah cara yang selamat seandainya kamu iman kepada Allah dan hari kiamat. Dan untuk membangunkan mereka yang tenggelam dalam akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka mesti cergas dan pintar. Cuba tanya mereka, duf'ah al-ula daripada Asy'ariyah, mana dalil yang kamu dakwa bahawa akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mana dalil?
Dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dalil daripada kamu yang mengaku sendiri, masuk bakul angkat sendiri. Tidak. Memang saya tahu mereka telah mengaku bahawa akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah itu adalah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana siapa yang kata? Murtada Az-Zabidi. Kita nak tanya Murtada Az-Zabidi itu siapa? Dia khulafa ke? Dia rasul ke? Kamu ikut mereka? Sebab apa kamu tidak ikut Allah dan Rasul? Ikut khulafa dan sahabat. Murtada Az-Zabidi siapa? Dia rasul ke? Ada dalil Al-Quran Allah kata, kalau ada dalil dalam Al-Quran Allah dan Rasul kata macam ni, baru boleh kita ikut Az-Zabidi dan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah boleh. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma atakumur rasulu fazabidi fakhuzuhu." Kalau Allah kata macam tu, bolehlah kamu ikut Zabidi kerana Allah suruh. Juga kalau Rasulullah kata, "Alaikum bisunnati wa sunnati Zabidi min ba'di," boleh, kamu boleh ikut. Tapi adakah dalam Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasul kata macam tu? Tak ada. Apabila tak ada, Allah tidak mengizinkan kamu ikut kepada Zabidi kata. Zabidi kata, "Idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah wal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Itu dalil mereka. Dalil yang karut itu pun mereka boleh ikut juga. Mereka main-main dengan akidah. Mereka cuba menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Dalam pada itu mereka bawa fitnah, menghancurkan akidah yang original, yang ulama warasatul anbiya, yang ada seluruh dunia sedang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka fitnah bahawa mereka itu orang Wahbi, menjelekkan Wahbi. Semoga umat Islam lari daripada Wahbi, maknanya masuk dalam kandang dia. Semoga mereka dapat menyesatkan umat Islam seluruh dunia. Ni berat ni. Berat ni. Tapi mesti faham bahawa seandainya saya tidak menyampaikan kebenaran, saya akan bertanggungjawab dengan Allah. Allah akan melaknat saya dan akan memasukkan saya ke dalam neraka. Sebab itulah Allah telah memberikan penjelasan kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran. Seperti mana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anat tawwabur rahim." Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh kalian makhluk, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amal buruk mereka serta menerangkan apa yang mereka sembunyikan, maka orang-orang itu aku terima taubat mereka dan akulah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Dalam surah Al-Baqarah ayat 160. Ayat di atas Allah telah memberikan penjelasan yang jelas sekali kepada kita. Mereka yang menyembunyikan keterangan dan hidayah yang Allah telah menurunkannya dalam Al-Quran sebagai hidayah kepada manusia, mereka yang menyembunyikan itu Allah akan melaknati mereka. Juga makhluk yang lain pun akan melaknati mereka, kecuali mereka yang taubat. Taubat saya tidak cukup. Tengok, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kalau mereka taubat saja tidak cukup, dia mesti bersekali dengan memperdamaikan manusia, kerana disebabkan mereka menyembunyikan kebenaran, menyebabkan manusia menjadikan sesat, menolak Al-Quran dan Sunnah, menafi sifat dan zat Allah dalam Al-Quran sebahagiannya. Dia memfitnahkan pula kepada mereka yang beriman kepada semua sifat Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka sudah menjadikan masalah, menjadikan kelang kabut, bermusuh-musuhan di antara mereka. Sebab itu mereka yang menyembunyi, mereka mesti taubat, dan juga mereka mesti bersama dengan memperdamaikan manusia yang telah bermasalah kerana mereka menyembunyikan kebenaran. Tidak cukup dengan itu, mereka mesti memberikan penjelasan yang jelas kepada manusia yang telah sesat, yang telah ada masalah. Mereka mesti memberikan penjelasan yang jelas bahawa yang ini betul, yang ini salah,
yang ini salah, yang ini betul bersama dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mereka mesti ada 3 sifat ni bahawa Allah terima taubat mereka. Sebab itu Allah telah memberikan penjelasan yang jelas, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim. Mereka yang kalau mereka menyembunyikan kebenaran, mereka diam senyap, mereka tak mau cakap, Allah telah akan laknat, dan makhluk yang lain akan juga laknat mereka. Dan pada itu kalau mereka ingin selamat, mereka mesti taubat dan memperdamaikan manusia yang krisis, kerana mereka juga memberikan penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah jelas kepada umat Islam yang mereka telah menyembunyikan itu, bahawa Allah menerimakan taubatnya. Faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Seandainya mereka hanya taubat, Allah Taala tidak akan terima. Dan seandainya mereka memperdamaikan saja, Allah Taala tidak akan terima. Atau mereka cuba memberikan penjelasan saja, Allah Taala tidak akan terima. Kecuali ada 3 sifat. Illal ladzina tabu, kecuali mereka itu bertaubat. Mana mereka yang menyembunyikan kebenaran itu. 2, mereka mesti memperdamaikan kerana manusia telah ada masalah dan krisis disebabkan mereka menyembunyikan kebenaran. Juga mereka mesti memberikan penjelasan yang jelas dengan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan manusia sejagat. Dengan 3 syarat ini, bahawalah Allah terima taubat mereka. Faulaika atubu alaihim. Mereka ada sifat 3, taubat, memperdamaikan masyarakat, dan memberikan penjelasan yang jelas bahawa yang betul yang ni, yang salah yang ni. Bahawa mereka Allah terima taubat mereka. Seandainya tidak, mereka tidak akan Allah terima taubat mereka. Kerana ini Allah sendiri yang telah memberikan penjelasan. Mereka yang menyembunyikan kebenaran, mereka mesti bertaubat dan memperdamaikan manusia. Juga memberi penjelasan yang jelas. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Untuk menyempurnakan amanah dan memberikan kesedaran kepada mereka yang menyembunyikan kebenaran. Yang lebih peringatan lagi adalah ke atas diri saya sendiri. Dalil yang kedua, untuk membuktikan bahawa mereka yang membunyikan kebenaran kerana kepentingan hidup atau kerana kepentingan perut mereka, Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, memenda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan dia tidak membersihkan mereka daripada dosa, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak berperi sakitnya. Surah Al-Baqarah ayat 174. Untuk senang dan jelas kepada umat Islam, saya perlu meringkaskan dalam masalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini, dan semoga orang awam pun dia faham, dan juga mereka Asy'ariyah pun dia akan faham. Dengan itu, apabila mereka dakwa bahawa akidah mereka lah sebagai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka hendaklah mereka cuba membawa dalil. Yang pertama, soalannya, mengapa puak-puak Asy'ariyah salaf mereka ini, mengapa mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Mengapa mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Mengapa mereka menciptakan akidah yang lain, mengimankan kepada 20 sifat Allah, dan sifat yang lain mereka takwil, dan sifat yang lain mereka tidak iman? Dalam pada itu mereka cuba memfitnahkan mereka umat Islam yang lain yang iman kepada Al-Quran dan Sunnah bahawa mereka itu adalah mujassimah dan musabbihah. Ini satu soalan yang pertama. Mana dalil Allah dan Rasul suruh mereka iman kepada sifat 20? Mana dalil? Dan Allah suruh mereka ikut tok guru mereka Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Mana dalil daripada Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan Abu Hasan sendiri adalah telah sedar dan lagi putih mata kembali kepada iman semua kepada sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Tetapi mereka Asy'ariyah ini mereka tidak
kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang betul. Dalam pada itu mereka cuba memfitnahkan ulama warasatul anbiya di Mekah dan Madinah sebagai Wahhabi, juga ulama-ulama yang ada di seluruh dunia yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka telah memfitnahkan bahawa mereka itu adalah sebagai Wahhabi. Dengan itu harap mereka bawa dalil. Mana dalil? Allah suruh kamu ikut Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Masalah yang kedua, saya berharap semoga Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah seluruh dunia mereka bawa dalil mari. Mana dalil? Sesiap yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memfitnahkan bahawa golongan itu golongan mujassimah. Mana dalil Allah kata aku tiada jisim? Bawa mari. Kalau kamu ada dalil bahawa Allah kata Allah tak ada jisim, bermaknanya mereka yang iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran itu, kalau kamu kata mereka ada mujassimah, itu betul. Tapi kalau tiada dalil, bermaknanya kamu cuba membawakan fitnah. Semoga umat Islam kufur dengan sifat-sifat Allah yang lain daripada sifat 20 yang kamu mengaku bahawa itulah akidah kamu yang betul dan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mana dalil Allah kata aku tak ada jisim? Mana dalil? Bawa mari. Yang ketiga, mana dalil yang kamu kata siapa yang iman kepada sifat Allah semua dalam Al-Quran, kamu kata mereka itu adalah musabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk. Mana dalil Allah kata aku ni sifat aku dan zat aku ni sama dengan makhluk? Mana dalil? Bawa mari. Kalau tiada dalil, maknanya kamu mesti taubat dan kembali kepada pangkal jalan dan memberikan penjelasan kepada umat Islam seluruh dunia. Kalau tidak, kamu akan dilaknati Allah dan dilaknati oleh makhluk yang lain, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Mana kamu mesti taubat dan memperdamaikan umat Islam seluruh dunia sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Mereka telah sesat kerana kamu menipu mereka. Kamu mesti memberikan penjelasan, memperdamaikan umat Islam dan memberi penjelasan yang jelas dengan dalil Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kamu akan bertanggungjawab di atas kesesatan umat Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Kamu telah memfitnahkan orang yang ikhlas, yang beriman kepada semua sifat Allah, bahawa mereka itu sebagai musabbihah, orang yang menyerupai Allah dengan makhluk. Mana bawa mari dalil? Mana dalil? Bawa mari. Mana dalil Allah kata aku ni seperti makhluk? Ada tak? Kalau tak ada, kamu mesti taubat dan kembali ke pangkal jalan dan mengisytiharkan melalui YouTube, Facebook, WhatsApp dan sebagainya untuk umat Islam tahu dan sudah kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, kamu akan bertanggungjawab dosa umat Islam yang sesat kerana kamu telah menyesatkan mereka. Yang keempat, mana dalil daripada Abu Hasan Asy'ari sendiri yang dia mengaku bahawa akidah dialah akidah sifat 20 yang dia isbat sifat 7 sifat, dan juga Abu Mansur Al-Maturidi yang mengisbatkan 8 sifat. Mereka dua-dua ni mengaku bahawa akidah mereka lah sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana pengakuan yang Abu Hasan sendiri yang mengaku, juga Abu Mansur sendiri yang mengaku bahawa akidah mereka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mana dalil? Mana dalil daripada Abu Hasan sendiri mengaku bahawa akidah mereka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Juga Abu Mansur Al-Maturidi, mana dia mengaku? Bawa mari. Dia pernah mengaku ke tak? Tidak. Tetapi yang mengapa kamu boleh mengaku selepas daripada dia meninggal, kamu mengaku bahawa inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kamu siapa? Kamu cuba menyesatkan umat Islam. Kamu cuba mempermain-mainkan umat Islam dengan menggunakan falsafah ilmu kalam dan pusing ke sana, pusing ke sini. Akhir-akhirnya umat Islam bilang berdoman iman mengikut kamu yang telah memisungkan mereka. Semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, mereka telah sibuk dengan duk baca falsafah, kitab-kitab yang kamu karang, falsafah ilmu kalam, falsafah Yunani, cuba merosakkan akidah umat Islam seluruh dunia. Dalam pada itu, kamu telah memfitnahkan umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul yang berada di Makkah dan Madinah bahawa mereka itu Wahhabi sebagai mujassimah dan musyabbihah. Mana dalil? Mana dalil membuktikan bahawa siapa yang iman kepada semua sifat Allah sebagai mujassimah? Mana dalil Allah kata aku tak ada jisim? Mana dalil? Dan mana dalil Allah kata aku ni tasbih dengan kamu? Tak ada. Allah tak ada kata. Allah kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu benda bersama dengan Allah. Allah kata menafi bahawa tidak ada satu benda bersama dengan Allah, maknanya kamu mesti iman kepada semua sifat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran. Allah tidak izinkan kepada kamu iman kepada separuh, mengkufurkan separuh. Tetapi kamu cuba memainkan, menyesatkan umat Islam dengan membawakan akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Buktinya,
Allah telah memberikan penjelasan yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran yang lain? Apakah balasan? Allah akan menghinakan kamu di dunia dan juga Allah akan mengembalikan kamu kepada hari akhirat. Allah akan mengazabkan kamu asyaddul azab dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Ini penjelasan. Apa yang saya cakap ada dalil. Sebab itulah kamu mesti bawa dalil mari. Dengan soalan-soalan yang saya tanya tadi. Dan banyak lagi soalan, tapi saya meringkaskan setekat ini saja. Dan insyaAllah akan sambung lagi seandainya ada apa yang perlu. Saya akan memberikan penjelasan dan sambung lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.